telah berjaya melangkah keluar dari belenggu negara mundur dan menjadi sebuah negara membangun. Dengan usaha-usaha giat dari kerajaan yang bertadbir, kini Malaysia sedang berusaha giat bagi mencapai status negara maju seperti mana yang dicita-citakan serta dinyatakan dalam Wawasan 2020. Malaysia mempunyai pelbagai kumpulan etnik. Antara kumpulan etnik terbesar ialah Melayu, Banjar, Iban, Bidayuh, Cina, India, Kadazan Dusun dan lain-lain. Dengan senario penduduk pelbagai budaya, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Dengan adanya masyarakat yang kepelbagaian, maka timbulnya cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap etnik sama ada dari segi agama dan budaya, ekonomi dan politik. Dalam tempoh lebih hampir 5 dekad pasca kemerdekaan, hubungan etnik di Malaysia telah melalui pelbagai liku peristiwa pasang surut, pahit dan manis. Dengan latar belakang budaya, agama, bahasa dan asal keturunan yang berbeza, rakyat Malaysia bergerak maju mengharung pelbagai cabaran dan halangan dalam hubungan sosial bagi mewujudkan persekitaran yang harmoni, damai dan selamat. Kemajuan ekonomi sahaja tidak lengkap sekiranya tidak seiring dengan kestabilan politik, atau kestabilan politik sahaja tidak mampu mencukupi tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang. Salah satu cabaran memupuk hubungan etnik di Malaysia adalah dari sudut sistem pendidikan yang terasing. Seperti yang kita ketahui, setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Maksudnya di sini, belajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Belajar Cina menuntut di sekolah Cina dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan, dan pelajar India menuntut di sekolah Tamil dengan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa perantaraan. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar tersebut mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk interaksi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Situasi hanya akan menyebabkan interaksi mereka hanya terhad di antara etnik yang sama sahaja. Semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak akan menerima bahasa ibunda kaum lain. Ini adalah kerana mereka menganggap adalah tidak penting dan tidak wajar untuk mempelajari bahasa kaum lain. Selain itu adalah menjadi salah satu kemestian di mana setiap sekolah mengamalkan sistem pendidikan yang berbeza. Ianya akan memberikan impak yang kurang elok kepada penstrukturan negara kerana mempunyai corak pendidikan yang berbeza. Tidak juga dilupakan golongan yang menuntut di sekolah tersebut akan terlahirnya pemimpin negara Malaysia pada suatu hari kelak. Sekiranya pemikiran mereka hanya disokong dengan etnik mereka sahaja, sudah pasti negara tidak akan aman. Para pemimpin negara juga akan mengalami kesukaran untuk mendapatkan kata sepakat daripada rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza. Pastinya amat sukar untuk kita memupuk masyarakat yang majmuk jika cabaran ini dianggap enteng oleh pihak yang berwajib. Dari sudut polarisasi dalam kalangan pelajar pada masa kini, dapatlah kita lihat bahawa terdapat keterasingan pada peringkat sekolah rendah, kerenggangan pada peringkat sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi awam IPTA dan institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Keadaan begini menyukarkan lagi proses hubungan etnik di Malaysia. Implikasinya di sini adalah nilai-nilai bagi memupuk semangat kekitaan pada negara Malaysia tidak dapat lagi diterapkan dengan berkesan kerana masih lagi terdapat jurang di antara semua kaum. Jika kita lihat pada masa kini, masih lagi ibu bapa yang kurang mempercayai untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan. Mereka lebih mudah untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan kerana merasakan sekolah tersebut dapat menjamin kecemerlangan akademik anak-anak mereka. Sukar sekali untuk kita memaksa ibu bapa ini kerana mereka mempunyai satu perspektif yang perlu kita hormati. Assalamualaikum. Hai.
Saya akan menerangkan cabaran dari aspek perbezaan agama, bahasa dan kebudayaan untuk memupuk hubungan etnik di Malaysia. Sebenarnya, kepelbagaian dari segi agama, bahasa dan kebudayaan ini tidaklah menjadi suatu permasalahan. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hubungan etnik sukar untuk dipupuk oleh rakyat Malaysia. Salah satu puncanya ialah kurangnya pendedahan mengenai adat-adat dan kebudayaan etnik yang lain. Dan hal ini secara tidak langsung akan menghalang kepada usaha untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. Seterusnya, seperti mana yang kita sedia maklum, ketiga-tiga kaum utama di Malaysia mempunyai agama, bahasa, adat dan falsafah hidup yang berbeza. Dan ini menyebabkan sesetengah kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan sendiri, tanpa mengambil kira tentang budaya lain. Selain itu, umum juga mengetahui bahawa perkahwinan campur adalah sangat terhad dan sangat jarang berlaku. Hal ini kerana wujud halangan yang sangat kuat daripada agama masing-masing. Seterusnya, setiap kaum juga terlampau fanatik dengan kaum masing-masing kerana mereka terlampau mempertahankan kaum mereka tersendiri. Kesannya, mereka akan lebih mengutamakan anggota sendiri daripada etnik yang lain, contohnya dalam memilih sahabat dan pekerjaan. Malah akan timbul masalah untuk berkomunikasi antara etnik yang berbeza kerana mereka sudah terbiasa hidup dengan etnik yang sama. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Perbezaan dari segi bahasa, budaya dan kepercayaan telah mempengaruhi sikap dan nilai sesetengah kaum sehinggakan mereka sukar untuk menerima perubahan yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan kerana mereka beranggapan bahawa mereka terpaksa menerima unsur kaum lain dan terpaksa mengorbankan unsur kaum sendiri. Sebagai contoh, isu hangat yang pernah berlaku pada tahun 2019 di mana 12 pertubuhan pendidikan Cina dan Tamil telah menolak keputusan Kementerian Pendidikan yang perkenalkan tulisan Jawi dalam subjek Bahasa Melayu untuk pembelajaran murid tahun 4 di sekolah vernacular. Jadi, hal ini telah menjadi antara punca mengapa sukar untuk memupuk hubungan etnik di Malaysia. Salam sejahtera, saya Afian Fizin dan saya akan membentangkan tentang cabaran memupuk hubungan etnik dari segi ekonomi, iaitu fokus yang berlainan dalam sektor ekonomi. Pertama sekali adalah pengaruh zaman penjajah. Dasar divide and rule oleh penjajah iaitu dasar pecah perintah menempatkan masyarakat Melayu mengendalikan pertanian di kampung-kampung. Masyarakat Cina pula mengendalikan perlombongan biji timah dan perdagangan di bandar. Manakala masyarakat India ditempatkan di ladang-ladang getah. Sehingga kini sifat perkauman yang sama-sama dalam masyarakat Malaysia menjadi faktor dalam memilih bidang yang diceburi. Implikasinya dasar tersebut membataskan interaksi antara kaum dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi Malaysia. Yang kedua adalah dominasi kaum. Semua kaum bersaing untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Dominasi sesebuah kaum mengakibatkan kaum-kaum lain tidak dapat menyelit atau memasuki bidang-bidang yang tertentu, menyebabkan ketidakpuashatian oleh kaum-kaum lain. Dasar seperti Dasar Ekonomi Baru, DEB dan Rancangan Malaysia Kedua, RMK, diperkenal untuk mengawal jurang antara kaum. RMK juga menyatakan perpaduan negara tidak boleh dipupuk seandainya sebahagian besar penduduk kekal miskin dan peluang pujaan tidak mencukupi. Oleh itu, Dasar Pembangunan Nasional atau DPN diperkenalkan. Dasar Pembangunan Nasional atau DPN memainkan peranan besar dalam mengawal jurang antara kaum. Dalam pendokumentasian DPN juga turut dinyatakan iaitu perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah lebih penting dalam menjamin kestabilan sosial dan juga politik.
dalam mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Ketidakseimbangan ekonomi ini dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang seksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuh perpaduan negara. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Adalah dari aspek kekeliruan dan kesamaran isu dalam negara. Pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat vital dalam menangani isu seperti ini, di mana kerajaan perlulah menerangkan sejelas-jelasnya tentang isu ini kepada masyarakat di Malaysia agar kesalahfahaman yang pernah berlaku pada tanggal 13 Mei 1969 iaitu peristiwa berdarah tidak akan berulang kembali. Oleh itu, pihak polis perlulah menjalankan peranan mereka untuk melakukan siasatan yang sepatutnya dan tidak dilupakan pihak media massa untuk menyebarkan berita yang sahih sahaja berkenaan isu ini. Badan politik. Seperti mana yang kita tahu, badan politik di negara kita mewakili kaum masing-masing di mana kaum Melayu, India dan Cina memiliki badan politik mereka sendiri. Oleh itu, setiap badan politik di negara kita tidak seharusnya memperalatkan isu perkauman untuk memenangi hati rakyat dan mendapat sokongan daripada mereka. Kerana tindakan seperti ini iaitu tindakan yang mementingkan diri sendiri, iaitu mementingkan perkauman mereka sendiri, akan dapat melemahkan hubungan perpaduan yang telah kita bina selama ini untuk membentuk Malaysia. Terakhir adalah dari segi masyarakat, di mana masyarakat tidak boleh mementingkan diri sendiri dan menyangka buruk terhadap kaum-kaum lain. Dan mereka juga tidak boleh menimbulkan spekulasi tentang sesuatu persalahfahaman tentang isu perkauman dan menyalahkan mana-mana kaum tentang permasalahan ini. Oleh itu, masyarakat tidak seharusnya memandang enteng tentang permasalahan ini dan mengambil bahagian dalam memupuk hubungan etnik di Malaysia. Itu sahaja. Cabaran yang seterusnya ialah perbezaan ideologi politik. Ideologi politik merupakan satu fahaman politik manusia yang menjelaskan kaedah pengurusan suatu parti politik. Hakikatnya, setiap etnik mempunyai ideologi politik yang tersendiri yang menyebabkan terdapat perbezaan ideologi politik dalam setiap etnik. Parti politik sebenarnya bertanggungjawab memperkukuhkan keyakinan rakyat terhadap cara pemerintahan parti politik tersebut serta menjaga kepentingan rakyat secara adil tanpa mengutamakan sesuatu etnik. Cabaran timbul kerana terdapat segelintir parti politik yang memilih mewakili suatu etnik yang tertentu. Parti politik ini lebih tertumpu untuk menjaga hak, memperjuangkan nasib dan menyuarakan pendapat etnik tersebut. Segelintir parti politik ini menggunakan taktik kotor untuk kepentingan mereka, seperti menghasut, meracuni pemikiran rakyat dan mengapi-apikan sentimen perkauman. Justru, kumpulan etnik yang mendapat keuntungan dari suatu parti politik pasti akan menyokong parti politik tersebut, manakala etnik yang merasa tidak mendapat apa-apa faedah daripada parti politik tersebut akan menentangnya. Implikasinya, setiap etnik akan berusaha untuk memperjuangkan identiti etnik mereka dari segi bahasa dan budaya, supaya mereka mendapat hak yang sama rata dengan etnik yang lain. Hal ini akan menyebabkan kepada hilangnya semangat taat setia kepada negara. Parti politik yang mengutamakan kumpulan etnik yang tertentu menyebabkan etnik yang lain berasa tidak puas hati dan cemburu terhadap kumpulan etnik tersebut. Hal ini akan menyebabkan perpecahan satu kaum sehingga berlakunya perbalahan. Pada kesimpulan daripada perbincangan kami, setelah melihat kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia pada masa kini, dapatlah disimpulkan bahawa perpaduan kaum yang kita kecapi sekarang ini haruslah dihargai oleh setiap dari kalangan kita.
supaya dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kegagalan sesebuah negara dalam mewujudkan perpaduan kaum memudahkan negara-negara luar untuk mendominasi negara kita. Seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Dapat kita imbas kembali kepada sejarah Melayu, di mana penjajah British membawa masuk imigran Cina dan India untuk mengaut keuntungan kita demi kepentingan mereka sendiri. Dan mereka juga telah mengamalkan dasar pecah dan perintah yang telah menyebabkan perpecahan dari segi penempatan, ekonomi, dan juga pendidikan dalam kalangan masyarakat. Oleh yang setelah kita mencapai kemerdekaan, pelbagai dasar kerajaan telah dilaksanakan untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia, seperti dasar ekonomi baru, dasar perancangan 5 tahun, dasar pelajaran kebangsaan, dan juga dasar kebudayaan kebangsaan. Oleh yang demikian, semua masyarakat hendaklah mewujudkan kerjasama antara satu sama lain supaya dasar-dasar kerajaan ini akan mencapai matlamatnya. Tidak dinafikan bahawa usaha memupuk perpaduan kaum di Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah, kerana ia memerlukan perancangan yang teliti, tepat, dan juga bijaksana. Natijahnya, semua masyarakat Malaysia haruslah meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri dan juga kaumnya, supaya kita dapat meletakkan Malaysia sebaris dengan negara-negara maju yang lain, di mana rakyatnya dapat hidup dengan harmoni dan juga bersatu padu. Sekian. Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November, dan juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Pada hari Deepavali, pelita akan dipasang dalam barisan dapat dilihat dinyalakan di rumah penganut Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang diraihkan sebagai perayaan Deepavali. Pada pagi Deepavali, penganut Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penganut Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Pada pintu masuk rumah penganut Hindu hiasan kolam, hiasan bunga halus yang dilakarkan di atas tanah yang biasanya diperbuat daripada bijirin berbagai warna akan diletakkan. Hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Kolam merupakan upacara keagamaan bagi penganut Hindu dan orang Islam adalah dilarang mengikutnya.